Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Untuk pagi ini kita seperti biasa kelas TMK iaitu minggu genap, minggu ke-24. Cikgu harap semua murid-murid dalam kelas cikgu pada pagi ini berada dalam keadaan yang sihat. Ada siapa yang ada masalah kesihatan, kurang sihat atau sebagainya? Semua sihat? Sihat. Okey, Alhamdulillah. So untuk pagi ni, Sihat. okey, cikgu ada gangguan sikit. Ada siapa yang buka mic? Okey. Okey ya. Tapi tak apa. Suara cikgu dah dengar clear tak? Suara cikgu jelas tak? Jelas. Jelas. Okey, tak apa. Kita abaikan. Sebab ada dekat speaker cikgu ni ada gangguan sedikit. Okey ya, untuk pagi ni kita masih lagi dalam tajuk yang sama, iaitu tajuk untuk penghasilan dan pengujian atur cara, iaitu kita mengatur cara dan juga menguji atur cara yang kita hasilkan. Untuk pagi ini cikgu tak nak ambil masa yang panjang. Cikgu akan tunjukkan kaedah ataupun cara kita menjalankan latihan dengan menggunakan aplikasi yang baru. Okey ya, aplikasi itu namanya aplikasi seperti yang murid tengok pada pautan latihan. Okey, cikgu admit dulu. Ada rakan kamu nak join. Okey ya, nama aplikasi itu adalah ClassKick ya. Ataupun di dalam bahasa Melayunya, apa dia? ClassKick. Apa maksudnya? Siapa nak jawab? Apa jika kita terjemahkannya di dalam bahasa Melayu? Apa dimaksudkannya ClassKick? Siapa nak jawab? Bahasa Inggeris ni. Translation. ClassKick. Apa maksud kelas? Kelas masuk kelas kan? Kick? K-I-C-K. Nurin. Husnan jawab. Apa maksud kick? K-I-C-K. Husna. Background dah cantik dah tu. Menendang. Menendang. Okey, Maira jawab. Okey ya. Maksud dia menendang. Okey ya. Jadi, walaupun istilahnya kasar, tapi dia satu aplikasi yang baik ya. Aplikasi untuk mudahkan guru dan juga murid. Kalau kita terjemahkannya, maksud dia kelas tendang. Okey ya. Jadi, dengan apps ni, cikgu dapat monitor kamu, latihan yang kamu buat secara terus. Lagi memudahkan kamulah untuk cikgu berikan helaian latihan. Okey ya. Okey, bagi tak membuang masa, cikgu tengok tadi ada 2-3 orang murid dah cuba untuk buka pautan tu, tapi mungkin inilah murid tak tahu lagi macam mana nak mengendalikan aplikasi tu. Okey. Jadi, cikgu nak perhatian dari murid, cikgu akan kongsikan tab untuk ClassKick ni. Murid perhatikan. So, dia ada 2 kaedah. Murid boleh menggunakan telefon bimbit ataupun menggunakan menggunakan komputer lah, menggunakan PC ataupun notebook. Jadi ada 2. Guna handphone boleh, guna komputer ataupun notebook pun boleh. Tetapi, cikgu sarankan lebih mudah untuk murid menggunakan komputer lah. Menggunakan PC, personal komputer ataupun murid menggunakan notebook. Kalau guna handphone tu boleh. Tetapi ada kesukaran sikit lah. Waktu murid nak mengendalikan ataupun murid nak menjawab. Nak menjawab soalan. Sebabkan telefon kita saiznya kecil. Jadi kita nak menulis, kita nak gerakkan agak terhad. Tapi boleh, tak ada masalah. Boleh cuba. Ya, cikgu akan kongsikan aplikasi ni ya. Okey, murid dapat perhatikan apa cikgu kongsikan? Dapat. Okey ya. Ini namanya ClassKick ya. Ini ClassKick. Okey. Cikgu ada assign dekat kamu tahun 6. Okey.
Okey, ni dah cikgu. Ada dah yang dah cuba jawab, cikgu dapat perhati di sini. Okey, ni cikgu cuba tadi untuk buat video kat kamu nanti. Okey, Nurul Iman, Muhammad Afiq Salihin. M ni siapa ni? Minta tolong murid kalau isi bahagian nama tadi, cikgu nak murid tolong isi nama penuh. Okey, macam ni ya. Muhammad Afiq Salihan bin Syahiran. Jadi cikgu tahu, cikgu boleh ambil rekod untuk kita isi di dalam PBD kamu. Okey. So, ini paparan guru. Okey. Cikgu nak tunjuk pula bagaimana kita nak mengakses paparan untuk murid. Okay. Okey, tunggu sekejap boleh ya. Cikgu nak dulu. Oops, salah. Okey ya. Okey, ini paparan yang kalau murid yang dah masuk tadi, dapat lihat tak paparan cikgu kongsikan? Siapa dapat lihat? Tolong respon. Okey, dapat lihat. Okey ya. Ini paparan pertama kali kamu nak join kelas KIK. Okey ya, kelas KIK ni start working. Ini paparan untuk murid. Jadi yang cikgu cakap tadi, okey, terima kasih. Okey, yang di bahagian ni. Bahagian ni mesti tulis nama penuh. Contohnya cikgu buat nama samaran dululah. Abu bin Qasim. Lepas tu murid hanya klik pada go. Okey. Bila murid klik pada go, dia akan latihan halayan tugasan yang cikgu kongsikan. Okey ya. Jadi begini. Jadi di sini adalah toolbar dia. Ini toolbar untuk apps ni. Tool tu maksud dia peralatan yang kita nak gunakan. Okey, di sini ada toolbar. Di sini untuk point. Ini select mode kita nak pilih. Contohnya bila dah kita gunakan teks, kita nak pilih teks tadi, kita gunakan ini. Ini select mode dia. Lepas tu ini pen mode. Okey ya. Bila cikgu klik pada pen mode ni, kita boleh menulis. Contohnya cikgu boleh letak tarikh hari ni 4 08. Okay, jadi macam susah sikit lah. Sebab kita biasa menulis ni kita pegang dengan mouse asal susah sedikit. Okay. Tu kita boleh gunakan. Pula kita tengok apa fungsi ini. Ini highlighter. Contoh kita nak highlight dia. Ini kita boleh tukar warna. Kita nak ambil warna ini, kita tukar. Kita highlight kan dia. Nampak? Nak maksud dia kita highlighter ni kita nak expose kan, kita nak tunjukkan, kita nak highlight kan apa hasil tugasan kita. Okey, kita boleh gunakan tu untuk highlight. Tapi highlight ni kurang digunakan untuk murid lah. Dia lebih daripada cikgu lah. Tapi cikgu bagi tahu kamu apa fungsi dia. Okey, yang seterusnya ini. Ini adalah pemadam, lihat. Okey ya, pemadam di sini, pemadam. Okey, yang selalu kamu akan gunakan teks. Ya. Okey, teks. Okey, contoh tarikh hari ni. Ni cikgu dah klik tag. Kamu hanya pergi mana tempat kita nak letak. Untuk kita nak type, just lepas je. Ni kita boleh ubah. Ni ya, tanda kalau naik begini, tanda yang nampak simbol anak panah 4 tu, atas, bawah, kiri, kanan tu. Ni untuk kita kecilkan.
Di sini kecilkan begini. Okey. Okay, di sini untuk kecilkan saiz tulisan. Ini besarkan saiz tulisan. Ya, cikgu kecilkan. Okay, contohnya cikgu nak tulis hari. Hari ini hari Rabu. Okey. Ini untuk kita nak padam. Jika kita salah type, kita boleh klik di sini untuk padam. Contoh begini. Ya, cikgu padam. Okey, cikgu masuk semula. Cikgu kecilkan ruang. Ni, cikgu gerakkan atas. Kemudian cikgu type semula. Rabu. Okey, lepas tu dah selesai tulis, kita klik pada luar kotak teks. Okey, murid dapat sini. Ni sebagi kebalik kepada, dia secara automatik akan pergi kepada select mode ataupun pointer mode ni. Okey, lepas tu kita tulis lagi tarikh. Ni cikgu minta murid bagi perhatian ya. Nanti murid akan guna apps ni. So tarikh hari ni 04/08. Nak besarkan tulisan, kita besarkan sini. Nak kecil, kita kecilkan sini. Okey. Okey. Ini untuk kamu nak background dia. Okey, contohnya cikgu nak background ni ya. Okey. Ini color untuk background. Klik sini, kamu boleh pilih color. Contoh cikgu nak buat je ni, nampak? Background untuk text box tu akan berubah. Ini no fill Ini untuk kotak. Kita nak warnakan kotak ni. Contoh, sekarang dia tak ada warna. Okey, so cikgu nak warnakan dengan warna hitam. Boleh lihat? Nampak? Dia ada kotak tu dah berubah menjadi hitam. Jadi ini tak perlulah. So, cikgu ubah balik. Klik untuk kita edit balik. Atau kita nak sunting balik. Kita klik pada teks tadi. Dia akan, bila naik macam ni, kita boleh edit balik apa yang kita type tadi. So, cikgu ubah balik. Kita pergi pada no fill. No fill. Okay. Okay, text box pun no background. Okay, pilih no background. Bila pilih no background, baru maksud dia kalau kamu tulis kat sini. Okay, dia default dia adalah no background tadi ya. Okay. So, dapat tulis. So, kamu baca. Jadi, murid teruskan dengan menjawab soalan. So, cara nak jawab soalan ni. Okay. Masukkan jawapan yang betul dalam petak bulatan di bawah dengan menyenaraikan fitur-fitur. Fitur-fitur ni maksud dia fungsi-fungsi lah. Fungsi-fungsi yang ada di dalam aplikasi Scratch yang telah cikgu ajar kamu pada 2 minggu lepas. Okey, ini pilihan jawapan. Jadi apa yang murid perlu buat? Murid perlu tengok jawapan, perhati pada jawapan yang disediakan. Kemudian murid isi pada ruangan ni A hingga ke F. Murid tak perlu, ini ya, just murid perlu tulis yang ni. Tengok hanya cikgu tambah. Hanya masukkan nombor bagi mewakili jawapan yang disediakan. Letak nombor je. Contoh A. Kamu nak letak apa? Fitur-fitur untuk menggerakkan objek. Yang mana rasanya untuk menggerakkan objek? Tentunya cikgu bagi satu jawapan bonus. Move. Jadi dia kotak nombor 1. Jadi masukkan je nombor 1. Type je 1. Okey. Ini dia ada nampak ada line kan? So kita tak nak bagi dia ada line. Pergi sini no border. Baru tak ada line. Nak besarkan tulisan? Kita klik sini sekali. Tambahkan tulisannya. Okey. Nampak nombor 1. Dan murid carilah mana-mana jawapan yang tepat untuk diisi dalam peta bulatan ini. Okey. Boleh murid? Okey, untuk tugasan ni murid tak perlu tekan butang save. Memang dia akan save secara automatik. Secara terus dia akan. Lepas murid dah buat, biar aja murid boleh just kalau nak keluar. Okey, tengok gambar orang ni. Ini kod kelas. Ini assignment overview kita semua sekali. Cikgu ada 2 slide. Okey ya. Murid tekan sini balik, nak patah balik. Murid tekan ni, nampak ni. Okey. Ni Abu Kasim. Jadi, nak keluar, hanya perlu log out. Tekan log out. Okey ya. Kat kepala orang ni. Okey ya.
Ini kita nak overview. Okey. Lepas tu, jika murid nak buat simpanan untuk murid, murid boleh pergi kepada export to PDF sebagai salinan. Jika murid nak simpan hasil kerja murid, murid klik je sini. To PDF. Nanti, okey, dia akan, kita tekan je butang export. Okey, exporting. Dia akan hantar kepada cikgu. Nampak? Dia ada butang. Bila kamu tekan tu, tugasan ni disediakan oleh cikgu, ditulis nama cikgu. Okey, jadi kamu boleh simpan hasil tugasan. Nanti cikgu akan tunjuk hasil tugasan yang cikgu tunjuk contoh tadi, yang telah kita buat sama-sama tadi. Untuk macam dalam bentuk PDF. Okey, jadi sekarang dah selesai. Dah selesai. Kita nak buat. Ni kita nak overview balik. Tadi kita masuk mode overview. Bila kamu tak nak overview, contoh kamu just klik je sekali. Untuk kita kembali kepada macam paparan yang sebelum ini. Klik pada mana-mana slide. Okey ya. Okey, tunggu loading. Ni cikgu ada 2 slide ya. Tengok sini 1/2 maksud dia ada 2 slide. Ini slide yang kedua, latihan yang kedua. Ini latihan pertama. Okey. Lepas tu kita nak log out. Dah murid selesai. Dah isi jawapan. Kesemua jawapan. Dah selesai isi slide yang nombor 2. Okey. Lepas tu dah selesai. Memang tidak ada butang untuk save. Just murid perlu apa? Nanti butang-butang yang lain ni. Nanti cikgu akan ajar kamu ke kelas yang seterusnya nanti. InsyaAllah. Contoh ini kita boleh add image. Contohnya macam dengan tugasan tu agak susah untuk type. Nak draw pun susah. Jadi murid boleh export. Lepas export dia dapat satu macam dengan helaian yang tidak ada jawapan lagi. Murid boleh cetak menggunakan printer sendiri murid. Lepas cetak, murid boleh tulis menggunakan tangan. Kemudian murid ambil handphone, snap. Kemudian buka melalui handphone. Kemudian murid tekan je butang ni, add image. Bila tekan add image, murid just upload from computer. Atau kalau kita gunakan telefon, terus tekan kamera. Tekan kamera je, dia terus pergi ke aplikasi kamera. Just murid snap apa tugasan yang telah murid buat. Kemudian secara automatik, dia akan hantar kepada, dia akan masuk ke dalam assignment yang cikgu berikan tu. Okey, nanti kita akan cuba buat peringkat demi peringkat. Supaya murid akan mahir menggunakan aplikasi Classgeek ini. Okey, dah selesai. Ini untuk nak rekod rakaman suara. Sama juga untuk kita rekod. Just kalau nak arahan ni, murid kena allow ya. Allow untuk apps ni menggunakan mic pada notebook ataupun personal komputer kamu. Just klik pada start. Record. Murid boleh rekod suara untuk buat tugasan. Okey. Sebelum cikgu log out. Sorry, ada lagi soalan masuk. Okey. Ada apa-apa persoalan? Haras baru masuk tadi ya. Ada lagi yang baru masuk. Okey, yang baru masuk nanti, cikgu nanti insyaAllah, cikgu akan uploadkan, cikgu rakam ni. Nanti murid boleh lihat lah. Murid boleh tonton video cikgu rakaman ni insyaAllah. Untuk bagaimana nak menggunakan apps yang cikgu sedang share ni. Classgeek ni. Okey. Jadi ada apa-apa soalan sebelum cikgu nak stopkan sharing untuk apps Classgeek ni? Ada apa-apa soalan nak tanya cikgu? Okey, tidak ada soalan. Rasa boleh buat tak? Senang tak? Mana Haras tadi baru masuk? Ya. Haras. Sempat tengok tak tadi? Yang cikgu tayangkan tadi? Tak. Tak sempat ya? Okey, tak apa. Nanti cikgu akan kongsikan video rakaman ni. Kamu boleh tengok dekat YouTube nanti.
Ya, siapa yang terlepas tadi, nanti murid boleh tonton ataupun murid yang dah tonton tapi tak berapa nak jelas, nanti cikgu akan kongsikan video rakaman untuk kelas kita ni. Ya. Okay, sebelum cikgu nak tutupkan ataupun nak hentikan perkongsian untuk app ni, cikgu nak ulang sekali lagi lah. Cikgu nak fast review je. Okey, apps ni namanya apps Classcade. Okey, ini butang untuk zoom in. Ini namanya toolbarnya. Okey, ini untuk select mode. Ini untuk kita draw. Ini highlighter. Ini erase. Kita nak eraser mode. Ini text. Yang biasa kamu guna adalah text. Contohnya, bila klik text, pergi mana-mana tempat. Okey, contoh. Ini untuk gerakkan bagi dia kecil, tunjuk bagi naik macam ni. Kita gerakkan. Ini untuk delete. Kalau naik macam ni, naik anak panah 4 tu, bawah kiri kanan atas tu untuk kita gerakkan dia. Ini jadi kita type lah jawapan. Contoh 3. Ni contoh Okey. Okey, kita klik dia di luar kawasan ni. Okey, jadi kita boleh masukkan jawapan. Bila nak padam, ambil ni. Erase. Kita boleh. Erase ni untuk ni untuk highlighter contoh macam ni. Cikgu tulis 3. Kita nak padam sini. Okey, untuk yang 3 tadi, yang untuk kita type, okey cikgu betulkan balik. Untuk kita text ni, untuk padam yang ni, murid mesti klik di sini. Untuk nak delete yang kita type. Klik text, klik kat sini. Oh, sorry. Ni padam. Just murid ni. Pergi select mode. Klik ni, delete ni. Okey, macam tu. Untuk delete apa yang kamu type. Cikgu tunjuk sekali lagi Text. Contoh 3, cikgu nak padam. Okey Okey cikgu nak padam. Nampak? Pastikan select mode ni. Tunjuk kepada sini. Pergi ke sini. Ataupun gunakan backspace untuk padam. Ataupun kalau nak padam keseluruhan, hanya klik pada butang delete. Okey Itu secara simple. Okey, ini untuk letakkan pautan. Ini nanti kita akan gunakan. Ini nak buat line dan sebagainya. Okey. Cikgu rasa itu review ringkas. Cikgu dah terang dah sebelum ni. Jadi, sekali lagi, ada apa-apa soalan? Nanti murid boleh cuba buat. Dalam masa tu, apa yang tak faham nanti boleh tanya cikgu lah. Sambil tu juga, cikgu akan kongsi sekali lagi dengan menggunakan video cikgu rakam ni. Cikgu akan post dalam YouTube channel cikgu. Okey. Sekali cikgu tanya, ada masalah? Ada apa-apa soalan? Ada. Okey, nanti murid boleh cuba buat Boleh Okey murid boleh cuba buat? InsyaAllah. Boleh. Okey, cuba buat dulu. Yang tadi tu macam Haras tadi tak sempat nak tengok masuk, kamu just klik pada pautan yang cikgu bagi tadi, pautan latihan tu. Bila naik nampak paparan kelas kit, kamu type je nama penuh. Lepas tu just klik go. Bila klik go dia akan nampak paparan macam tadi. Okey. Faham Okey, cikgu rasa sampai sini dulu untuk kelas kita pagi ini untuk secara Google Meet, secara dalam talian. Selepas ni cikgu nak kamu cuba buat latihan yang cikgu kongsikan itu. Okey, jadi cikgu rasa sampai di sini dulu. Terima kasih kerana join kelas cikgu. Cikgu harap semua murid yang berada di Bandar Pulau Jaya ni patut SOP murid yang luar pada Pulau Jaya tak apalah. Okey, yang di dalam ni kita masih lagi dalam PKPD, masih lagi tak habis. Jangan keluar rumah, duduk rumah masing-masing. Okey, cikgu rasa sampai di sini dulu. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga kita jumpa lagi. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Cikgu. Okey, sama-sama semua.